Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulfikar Zikri bin Hashim. Nombor pendaftaran saya 13 DKM 20F1105. Pada hari ini saya akan huraikan tentang prinsip dan peranan syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan berserta contoh. Definisi syariah dari segi bahasa ialah jalan ke arah sumber air atau memberi makna yang jalan yang lurus. Daripada segi istilahnya pula ialah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya dipanggil sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup. Begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Kewujudan syariat bukan menyusahkan tetapi dipatuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat 5 prinsip syariah. Yang pertama, Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Kedua, Wasatiyah, bermaksud kesederhanaan. Ketiga, Tawazun, bermaksud keseimbangan. Keempat, Mizan, bermaksud kesetaraan. Kelima, iaitu Tetap dan Anjal, yang bermaksud mutlak dan murunah. Prinsip syariah yang pertama ialah Rabbaniyah, yang bermaksud ketuhanan. Prinsip ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yang terbentang luas ini mengandungi segala khazanah di dalamnya, boleh diterokai dengan mematuhi peraturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisafi keagungannya. Ia bermaksud bahawa ekonomi Islam berkait rapat dengan ketuhanan atau ilahiyah, bukan hanya berlandaskan kepentingan material. Segala kandungannya meliputi aspek akidah, ibadat dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Prinsip syariah yang kedua ialah Wasatiyah. Wasatiyah bermaksud kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum-hukumnya adalah bersifat sederhana. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara, mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Contohnya, antara kaya dan miskin, maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Contoh lain pula ialah boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri, diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Islam melarang umatnya berlebih-lebihan dalam agama, membantah ajaran-ajaran penyiksaan diri demi agama. Ini dibuktikan dengan kebenaran memakan makanan yang lazat-lazat dan memakai perhiasan, asal tidak berlebih-lebihan dan tidak bersikap sombong. Sekian sahaja pembentangan daripada saya, Ahmad Zulfikar Zikri. Saya serahkan pembentangan berikutnya kepada saudara Nakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib Nakidin bin Suhaimin. Nombor pendaftaran 13 DKN 20F1110. Saya akan meneruskan untuk menerangkan tentang prinsip syariah. Yang ketiga, Tawazun, yang bermaksud keseimbangan. Tawazun bermaksud ajaran Islam memberikan perhatian yang seimbang kepada semua aspek kehidupan manusia, sama ada individu dan masyarakat, rohani dan jasmani, kebendaan dan kerohanian serta dunia dan akhirat.
Islam tidak membenarkan umatnya mementingkan diri sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Islam juga tidak menggalakkan umatnya mementingkan aspek kerohanian semata-mata sehingga mengabaikan aspek jasmani atau kebendaan dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, seseorang tidak dibenarkan beribadat sepanjang masa sehingga mengabaikan kesihatan tubuh badan atau keperluan untuk mencari rezeki yang halal. Keseimbangan dalam syariat bermaksud keperluan manusia di dunia dan di akhirat seimbang dari segala aspek kehidupan. Contohnya, manusia diminta untuk mencari rezeki bagi menyara diri dan keluarga. Keseimbangan juga dimaksudkan di dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Menurut Islam ialah setiap kemajuan saintis, teknokrat dan jurutera perlulah seimbang dalam usaha menyediakan keperluan manusia dan masyarakat. Keempat adalah mizan, iaitu kesetaraan. Kesetaraan dalam syariat terlihat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Dalam sebuah sistem kejuruteraan, prinsip mizan membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu itu berada di dalam kedudukan yang betul di dalam sistem. Keseimbangan yang diperlukan untuk mengekalkan di dalam kedudukan tersebut. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan itu benar menurut sukatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Yang kelima dan yang terakhir sekali, mutlak dan murunah, iaitu tetap dan anjal. Mutlak bermaksud tetap, mantap, tegap dan tidak berganjak. Murunah bermaksud lembut, boleh dilentur, menerima perubahan dan boleh disesuaikan. Dalam ketegasan tersebut, wujud juga unsur-unsur murunah. Misalnya, orang bisu boleh mengucapkan syahadah dengan menggunakan isyarat sahaja. Boleh duduk ketika bersolat jika uzur. Sembahyang boleh dikosorkan dan dijamakkan jika dalam musafir. Boleh meninggalkan atau menangguhkan puasa jika dalam musafir atau sakit dan lain-lain. Al-Tabak dan Al-Murunah menggambarkan kesesuaian Islam dengan tabiat manusia sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW. Teknologi menggunakan prinsip syariah. Kejuruteraan awam banyak menggunakan teknologi yang menggunakan prinsip syariah. Sebagai contoh, prinsip tawazun di mana setiap pembinaan tidak dilakukan secara berlebihan sehingga melanggar hukum alam. Kejuruteraan kimia menggunakan prinsip syariah dalam melaksanakan kajian tentang bahan yang terdapat di dalam cecair untuk kegunaan perubatan. Kejuruteraan elektrik menggunakan prinsip kesetaraan di mana cas elektrik banyak digunakan untuk peranti elektronik yang memainkan peranan utama dalam kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nazilam bin Abdul Nasir. Nombor matrik saya 13 DKM 20F1130. Saya akan menyambung perbincangan kawan saya tadi. Peranan syariah. Terdapat beberapa peranan yang kita dapat belajar daripada hal ini. Contohnya, kita dapat belajar tentang memelihara agama. Selain itu, kita dapat belajar tentang memelihara maruah. Selain itu, kita juga dapat belajar tentang memelihara nyawa. Selain itu, kita juga dapat belajar memelihara akal. Selepas itu, kita juga dapat belajar memelihara keturunan. Dan akhir sekali, kita dapat belajar tentang memelihara harta. Yang pertama, saya akan terangkan tentang memelihara agama. Peranan utama syariah Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya.
Pensyariatan hukuman dan perundangan dalam syariat Islam akan mengambil kira kesannya kepada kemuliaan dan kesucian agama. Selain itu, syariat Islam menetapkan sebarang kajian, ciptaan dan hasil sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberikan kebaikan kepada memelihara agama. Selepas itu, pembinaan bangunan yang dilengkapi dengan kecanggihan peralatannya menjadikan manusia insaf tentang keanggungan Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan untuk kebaikan manusia sejagat. Akhir sekali, untuk menyelamatkan agama, maka hukum keluar dari Islam adalah termasuk jenayah hudud. Yang kedua, memelihara maruah. Syariat Islam menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Segala kajian yang melibatkan sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira kepentingan maruah umat. Tindakan yang membelangkangkan maruah boleh mengundang perosakan dan pemusnahan yang besar atas nama pembangunan atau pemodenan atau penyelidikan, bukan menjadi lesen untuk merobek maruah manusia atau maruah agama. Lantaran itu, hukum hakam dalam syariat Islam memandang serius terhadap tindakan yang boleh merosakkan dan menghancurkan maruah seseorang. Yang ketiga, memelihara nyawa. Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia, menjadi keutamaan untuk dipelihara melaksanakan tanggungjawab khalifah. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa. Dalam waktu yang sama, mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Begitu juga makanan yang bersifat abstrak seperti zikrullah akan menyihatkan nyawa manusia. Islam mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Contohnya, segala bahan kimia yang boleh membunuh dan merosakkan diri manusia. Islam menggalakkan manusia mengambil sesuatu yang boleh memberikan kesihatan dan kekuatan kepada nyawa manusia. Contohnya dengan mengambil makanan yang halal dan berkhasiat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazlan Syazwan bin Muhammad Ramlan. Nombor matrik saya 13 DKM 20F 1114. Hari ini kumpulan kami diberi tugasan dan saya ditugaskan untuk menerangkan peranan syariah seterusnya ialah memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Akal yang sihat dijamin oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman dan riadah manusia. Islam melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang keras, pil-pil yang mengkhayakan dan bahan bacaan yang boleh merosakkan ketajaman minda. Akal yang cerdas berada pada tubuh badan yang cergas, menuntut penjagaan pada tubuh badan bagi memelihara kecerdasan minda. Segala aktiviti dan tindakan yang boleh mengancam keaslian, kemampuan dan keselamatan akal adalah haram di sisi syariat Islam. Seterusnya ialah memelihara harta. Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan, seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir dan menspekulasi pasaran moden. Islam menetapkan kewajipan mengeluarkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kelayakannya. Hukum Islam hudud seperti potong tangan bagi orang yang mencuri dan takzir menunjukkan syariat Islam memandang serius jenayah ini. Bagi mereka yang sanggup mempertahankan harta hingga membawa kematian, dianggap mati syahid akhirat. Peranan syariat seterusnya ialah memelihara keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan atau perkahwinan bagi memelihara keturunan manusia. Ia adalah penting untuk membentuk masyarakat yang sihat, produktif dan berkesan. Syariat Islam dengan tegas memutuskan untuk mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang boleh merosakkan keturunan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Hukum bagi setiap kesalahan berikut adalah termasuk dalam kes-kes hudud atau takzir. Akhir sekali ialah tentang prinsip dan peranan syariah Islamiyah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama ialah pelaksanaan syariah Islamiyah bertujuan membawa ke arah kebaikan sama ada untuk manusia atau alam sekitar.
Sebagai umat Islam, kita hendaklah mematuhi segala syariat Islamiah agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ke arah kebaikan. Segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai makna yang tersendiri ataupun sebab dan hikmah yang tersendiri. Pengesian rohani dan pemantapan akidah adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian pembentangan ini daripada saya, Muhammad Jazlan Syazwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.